dia akan gugur dengan begitu mudah, terpadam, terkikis dengan begitu mudah, dengan sebab kita melakukan beberapa amal ibadat pada bulan Ramadan ini. Di antara amal ibadat yang kita nak lakukan bulan Ramadan ini, khusus pada malam Lailatul Qadar itu ialah seperti kita sembahyang 2 rakaat. Ini akan kita tempuh tuan-tuan. Ada ulama menyatakan Lailatul Qadar itu dia akan berlaku di antara berlaku saja awal Ramadan hingga kepada akhir Ramadan. Ini sebahagian ulama menyatakan Ramadan akan berlaku. Sejak berlaku lahir saja Ramadan sehingga akhir Ramadan. Dalam tempoh itulah Lailatul Qadar akan berlaku. Setengah ulama menyatakan berpandukan kepada beberapa hadis Nabi SAW, namun hadis tidak menyebutkan malam bila, tarikh bila, hari bulan bila, Nabi tak sebut. Tetapi dengan amal ibadat yang Nabi lakukan itu menunjukkan bahawa ulama mengambil kesimpulan, pendekatan ataupun sangkaan bahawa mungkin Lailatul Qadar itu berlaku pada tarikh sekian, yaitu 10 terakhir daripada Ramadan. Karena 10 terakhir daripada Ramadan itu Nabi membanguni seluruh keluarganya, istrinya dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, jika sekiranya aku mendapati Lailatul Qadar itu, apakah yang aku nak minta? Apa doa yang harus kupanjatkan? Maka Nabi menyebutkan, Allahumma bacalah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu doa masyhur. Doa ini cukup masyhur. Seluruh mana-mana Bilal, mana-mana imam gelar tarawih habis 4 rakaat dia akan baca doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tapi nak kena baca elok-elok, sebut hurufnya elok-elok, bunyinya elok-elok. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Begitu kan? Ataupun dengan baca dengan jamaknya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Macam itu baca. Tuan-tuan, kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita baca cakap elok. Kalau kita nak bercakap dengan sopan, gimana kita cakap? Kalau kita satu hari mana nak tahu dianugerahkan bintang kebesaran, kan? Kita nak bercakap dengan sultan, kita nak bercakap macam mana? 2-3 hari, 2-3 kali kita praktis, buat rehearsal. Perkataan-perkataan yang nak sebut pun hafal. Dan nak sebut bila betul berhadapan dengan sultan, kita atur perkataan itu satu persatu. Tak kita dekat dengan sultan itu. Sultan, aku dan terima kasih atas beberapa bintang tuan-tuanku. Mudah-mudahan ada lagi bintang yang lain akan dikurniakan. Jadi cakap macam itu supaya kita kata apa? Begitu juga kita nak berdoa kepada Allah, biar saleh, jelas, nyata. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jangan kita laju-laju nak apa nak gimana? Kalau sebut sangat tak baca pun tak apa. Nah itu. Imam pun juga kalau sebut sangat 8 tu banyak, buat 4. Sebut sangat kan. 4 lagi buat 2 rumah. Macam tu. Dia tak perlu nak cepat, sebab itu namanya tarawih. Tarawih itu maknanya berehat-rehat. Pasal apa kita nak lanjut? Tuan-tuan, saya nak ambil dalam 5 minit sebagai kesimpulan. Tuan-tuan, Nabi SAW bila berlaku 10 terakhir daripada Ramadan, dia bangunnya habis isteri-isteri dia, anak-anak dia. Ya, sama-sama kita bermohon, kita berdoa, kita beribadat masing-masing. Ya, maka kita pun begitulah. Tuan-tuan, saya dimaklumkan pihak masjid juga
akan membuka pintunya untuk mana-mana jamaah untuk hadir, yang nak hadir ke masjid ini untuk qiyamul lail, duduk dalam masjid ini, beriktikaf dalam masjid sepanjang Ramadan, terutamanya 10 terakhir daripada Ramadan. Pintu masjid terbuka. Bukan saja pintu masjid, pintu langit pun terbuka, tuan-tuan. Dalam satu hadis menyatakan bila masuknya Ramadan, pintu langit terbuka, pintu surga juga terbuka, pintu neraka tertutup, pintu rahmat semua terbuka. Takkan kita nak kunci masjid pun, Allah buka pintu langit, kita nak kunci pintu masjid. Tapi ada masjid yang dia kunci, tak boleh dia kata, Ramadan pun tak boleh buka, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Banyak berfungsi dalam masjid kita. Dia nak jaga duit, orang nak beribadah, tak boleh. Jadi buka, tuan-tuan, saya juga berharap kepada semua dia puasa, buka masjid mana-mana ada orang, kalau tak saya pun orang lain, tak orang lain pun ada hamba Allah yang nak beriktikaf untuk mengambil tabarruk bulan Ramadan itu, ya. Maka buka masjid, saya kira bukan hanya yang di belakang itu sahaja, perlu dibuka, hatta ibu ataupun masjid kita ini juga perlu dibuka pintunya, mana-mana, dengan pengawasan lah, dengan pengawasan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bangun beribadah, senang saja. Kalau tak halus sangat nak melakukan ibadah-ibadah yang berat, yang panjang, yang banyak, cukup dengan 2 rakaat juga. Qumil laila illa qalila, kata Allah. Bangun di waktu malam sedikit saja yang Allah Taala cinta. 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran, 1-2 ayat, 1-2 ain, memadalah tuan-tuan. Baca tu pula dengan teratur, jangan berebut. Ini kita tu tadarus, tuan-tuan, baca elok-elok. Sebab Nabi menyebut bahawa banyak orang yang membaca Al-Quran, sedang Al-Quran itu sendiri melaknat akan dia. Kenapa? Karena kita baca dia tak macam baca Al-Quran. Allah tak minta banyak, Allah minta sikit je. Bangun tengah malam pun qalilah, kata Allah. Qumil laila illa qalila. Allah Ta'ala minta kami bangun sedikit saja daripada waktu malam. Begitu juga baca Al-Quran, bukan minta banyak. Yang kita baca nak banyak, nak cepat habis, nak bagi khatam, siapa suruh? Baca sikit pun tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kelebihannya, tuan-tuan, dalam Ramadan malam Lailatul Qadar ini, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala kalau kita beribadat pada malam itu seumpama beribadat 1000 bulan, yang menyamai dengan tempoh 83 tahun, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar, mari kita cari, dia kena bersedia untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Bukan dia senang-senang begitu untuk memperoleh ini, tapi kita ada tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar itu. Ini pendapat, tuan-tuan, ya. Ada yang menyatakan bahawasanya di waktu petang macam malam ini nak berlaku Lailatul Qadar, petang itu keadaan cuacanya sudah sejuk, sepui-sepui bahasa, angin bertiup, sepui-sepui bahasa. Seumpama angin bertiup bersama dengan embun basah, macam alat ini yang meniup kita, angin bersama dengan air yang dibekalkan air. Begitulah sepui-sepui basah, begitulah angin di waktu petang itu nak berlaku Lailatul Qadar. Kemudian pada besok paginya, ya, setelah berlaku Lailatul Qadar, juga dapat dilihat dengan cahaya matahari itu dengan cahaya yang lembut. Cahaya yang lembut, bukan keras. Biasanya keras kalau musim kemarau, musim panas, cahayanya keras. Walau bagaimanapun jika berlaku Lailatul Qadar pada malam tadi, maka cahaya pada pagi besok itu cahayanya begitu lembut, cahaya matahari. Ini di antara tanda. Kita bukan nak cari tanda, tapi kita nak isi dia dengan berbagai ibadah. Jangan jadi macam orang tua-tua kita dulu. Bila masuk sahaja 10 terakhir Ramadan, dia mula nak ayam tikar. Ayam tikar, tuan-tuan. Ayam tikar, sebelah dia tu dia letak mangkuk yang berisi air. Dia pun mula ayam tikar. Mula start pada pukul 1 malam. Ayam dah dapat sejengkai 2 jengkai, dia pun celup tangan dia kepada besen yang ada ayam tadi. Oh, dia kata tak buku lagi, mana belum turun lagi Lailatul Qadar, ya. Lepas tu dah ayam lagi, dia buat macam tu juga. Dia ayam lagi, dia pisah tingkat tengok pokok pelang, pokok nangka, pokok janggut apa.
sujud tak sujud. Pasal daripada faham, kalau berlaku Lailatul Qadar itu, semua pokok-pokok sujud. Ayat semua betul. Yang tu taruh tuan-tuan, jangan lupa kerja macam tu. Yang penting kita bangun. Ya, kita bangun saja. Sekurang-kurang kata ulama nak mendapatkan fadilat Lailatul Qadar itu ialah dengan menyertakan diri kita pada salat maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, dan sembahyang subuh esok juga berjamaah, maka dapatlah dia fadilat Lailatul Qadar. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita mati lepas tu, jawabnya surga. Sebagaimana yang Nabi sebut, awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya itu keampunan, penghujungnya itu bebas daripada api neraka. Kalau kita memperolehi, kalau kita ampit, kata orang Brunei, kalau kita ampit Lailatul Qadar itu, lepas tu mati kita dalam takdir Allah, mati kita, maka mati dalam surga lah, insyaAllah. Tuan-tuan, itulah sebagai kesimpulan tuan-tuan. Maksudnya dalam ceramah saya tadi maknanya sebagai suatu motivasi ataupun sebagai satu injection, sebagai satu kata semangat untuk kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat yang tujuannya dan tidak lain tidak bukan ialah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keampunan Allah, dan kita mohon kepada Allah bebas kita daripada api neraka. Kalau siapa-siapa datang Ramadan dia tak dapat nak membebaskan dia dari api neraka, maka habis cerita, maknanya Allah Ta'ala berlepas tangan. Dan marilah sama-sama kita merasa seronok dengan kehadiran Ramadan. Jangan kita rasa tak seronok, benci. Allah nak puasa kata sebulan pula tu, musim panas pula tu. Jangan kita merasa penuh kesal dengan kehadiran Ramadan. Ada orang bila mai Ramadan dia siap. Dia nak pilu negeri, nak berubat lah, nak belah perut lah. Awak tak belah perut musim yang lain. Nak potong kaki lah, macam-macam bulan Ramadan ni. Awak tak musim yang lain. Tunggulah lepas raya nanti. Umpamanya ini masuk jawab, nak masuk dalam Ramadan dia siap tepat tiket nak pergi luar negeri, nak berubat. Kecuali kalau yang sakit yang tidak dapat ditanggung umpamanya, itu tak dapat, tidak macam orang sakit jantung. Untuk makluman tuan-tuan yang berbahagia, Datuk Dr. Harundin sekarang, semalam satu kawan mesej kepada saya, sekarang dirawat di hospital JN ya? Pusat Jantung Negara di Kuala Lumpur. Dia diterbangkan daripada Al-Star ke Kuala Lumpur malam semalam. Maknanya kritikal. Di mari sama kita mengharapkan, kita berdoa moga Allah Subhanahu Wa Taala ya panjangkan umurnya, sihatkan tubuhnya. Banyak lagi kerja-kerja Islam yang kita nak buat. Kalau hilanglah ulama seperti Datuk Harundin, Datuk Harundin ini, nak ganti macam dia memang tak ada lah tuan-tuan. Kita sayang dengan ulama yang macam ni. Ya, kalau hilang dia maknanya sebelah bumi padam, gelap. Bukan tak ada ulama. Baru-baru ni tuan-tuan kita diisytiharkan dengan 40 orang ulama muda kan? Tapi yang tu tak tahu tajam ke tak tajam ke kita tak tahu. Tapi kalau macam Dr. Harundin dan beberapa orang ulama tuan-tuan, kalau dia ni tak ada, diambil oleh Allah, mana separuh satu juzuk dunia kita ini gelap. Ini sunnatullah. Sebelum Allah Ta'ala meninggalkan juhala-juhala, orang-orang yang bodoh, orang yang berlakon pandai agama, orang-orang yang berlakon pandai agama, mahir agama, akan lahir tuan-tuan. Dia bukan ulama, dia bukan pandai dalam agama, tetapi dia berlakon dalam bidang agama. Sebelum orangnya lahir, maka Allah Ta'ala matikan ulama-ulama. Dia taqdil ulama dengan mematikan ulama satu-satu. Baru-baru ini siapa nama tu guru di gereja, satu bupati meninggal habis. Orang ya Allah bersusun. Ya, ada riwayat menyatakan bila seorang ulama mati tuan-tuan, seluruh malaikat di langit berpesan-pesan mereka, si Anu bin si Anu, alim dia di kawasan ini telah kembali ke rahmatullah. Ulama, hanya malaikat-malaikat berpesan-pesan mereka. Maka turun sekalian malaikat-malaikat itu menziarahi orang mati yang alim tadi.
maka menangislah mereka dengan kesedihan itu, dengan ketiadaan ulama, dengan matinya seorang ulama. Maka kita amat bersedih tuan-tuan, dan kita mengharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan seperti sedia kala kepada yang berbahagia Datuk Dr. Harudin Al-Hafiz. Tak ada ganti dah. Saya kira tuan-tuan cukup sekadar ini sebagai peringatan untuk diri saya, dan juga peringatan kepada tuan-tuan dengan mengambil apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, tadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya dengan peringatan itu akan memberi manfaat kepada sekalian orang mukmin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya azim anta rabbuna la ilaha ghairuk. Wahai Tuhan yang maha agung, wahai Tuhan yang maha perkasa, la ilaha ghairuk, tiada Tuhan selain Engkau. Yaghfir lana dzambal azim, ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu, termasuk juga dosa-dosa besar yang telah kami lakukan. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim, sesungguhnya tiada siapa yang mampu dan boleh mengampunkan dosa-dosa besar yang telah kami lakukan itu melainkan Engkau juga, wahai Tuhan kami, Tuhan yang bersifat maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.